Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey, berjumpa kita sekali lagi dalam sesi webinar cerita.my saya bersama tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Nur Izzah Muhammad Saleh. Okey, Puan Nur Izzah ni merupakan seorang pengusaha cheese tart. Mula asal Puan Nur Izzah ni memang sangat berminat pasal cheese, keju tu kan? So sebab semangat dan gemarnya beliau terhadap cheese, maka Puan Nur Izzah pun memulakan perniagaan menjual cheese tart pada tahun 2008. So, beliau mula berniaga di rumah dan kemudian pada tahun 2019 bagi meningkatkan lagi perniagaan beliau, beliau telah berjaya membangunkan website sendiri yang dinamakan cheesetartsedap.my. So bila dah ada website ni, seperti biasalah perniagaan beliau dah semakin mengembang. Alhamdulillah. So dari jual cheese tart sahaja, sekarang ni Puan Nur Izzah dah jual pavlova, apam polkadot, durian crepe dan macam-macam lagi lah. So jom kita sama-sama dengar perkongsian cerita Puan Izzah bagaimana beliau telah berjaya mengembangkan perniagaan beliau. So jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, ingin saya menjemput master trainer kami, Cikgu Yasir, untuk mengorek rahsia Puan Izzah untuk dikongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. So dipersilakan Cikgu. Terima kasih Puan Haizun selaku pengurusi majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Terima kasih banyak kerana bersama kita pada sesi live pada kali ini bersama saya Cikgu Yasir dan anda bersama sesi live yang keempat pada hari ini. Bersama saya tetamu istimewa kita pada kali ini ialah Puan Nur Izzah daripada cheesetartsedap.my, yang itu dia punya nama website ataupun nama domainnya cheese tart sambung sedap sambung sekali .my. Baik, tanpa melengahkan masa, macam dengan Puan Haizun cakap tadi, saya terpaksa mengorek rahsia-rahsia yang ada untuk di-share kepada para penonton kita. Dan untuk para penonton, sebelum saya terlupa, saya daripada Mainik mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kita pada tengah hari ini. Ya, pukul 1 hingga pukul 2 kita akan bersiar secara langsung selama 1 jam. Dan insya-Allah jangan lupa, macam mana biasa sebelum-sebelum ni, kita akan ada cabutan bertuah pada sesi ini. Last kali akan ada cabutan bertuah dan 5 pemenang yang telah mendaftar dengan kita melalui website, melalui Facebook Mainik. Ada pendaftaran Google Form dekat situ sebelum ni lah. Sekarang tak boleh daftar dah. Kalau terlepas kali ini, minggu depan pula sesi boleh daftar. Dan untuk melayakkan anda naik nama cabutan bertuah tu, hadiahnya cukup menarik, tidak ada dijual di mana-mana di dunia dan di akhirat. Okey, baik. Apa khabar Puan Izzah? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Izzah sekarang ada kat mana? Saya di rumah. Rumah. Sepatutnya di kedai lah, tapi kedai susah nak dapat line. So kita buat di rumah. Alhamdulillah, punyalah berkorban balik rumah untuk sesi live ni hanya untuk Mainik dan para penonton semua. Kalau boleh ceritakan sikit, mengenalkan diri sikit, nama apa, umur berapa tahun, tinggal di mana. Cuba cerita sikit. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab Mainik menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Okey. Nama saya Nur Izzah Muhammad Saleh. Saya adalah pengurus Wonderful Touch Enterprise ataupun brand kami ialah Passionate About Cheese. Kami sebenarnya beroperasi pada mulanya kita beroperasi di rumah sahaja. Jadi pada tahun 2021 iaitu tahun ni, kita telah beroperasi di kilang kita di UK Bistari dan satu lagi kita dah buka cawangan di Melaka. So umur saya 42 tahun dan saya mengusahakan perniagaan ini bermula daripada 2008 secara sambil-sambilan. Okay, tak serius pun. Okay, jadi pada 2013 sebenarnya baru kita buat betul-betul all out. Okay, sebenarnya
produk kita yang Pavlova, Crib Durian Crib tu, Apam Polkadot adalah produk permulaan untuk saya menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Okey, 2013 saya start fokus pada produk cheese tart dan tart shell sahaja. Okey. So maksudnya sini Puan, mula-mula bisnes tu, yalah orang kata kalau kita tak tahu lagi apa yang laku, apa ni hot item kan. Jadi try yang ni macam tu lah kiranya ya. Kemudian dah dapat dia punya rentak tu baru nampak cheese tart ni boleh pergi jauh, betul macam tu ya? Betul. Mula-mula kita memang kena cuba semualah. Kita orang kata Pavlova viral, kita buat. Apam Polkadot viral, kita buat. Durian Crib viral, kita buat. Semua kita buat, kita cuba. Tapi sebenarnya ada sedikit keburukan di situ, iaitu kita letih dan penat untuk buat pelbagai produk. Orang kata tu try and error lah kan? Betul, try and adjust lah. Okay, bila kita nampak 2013 tu, kita dah tahu dah. Aku jual cheese tart ni dulu, sampai sekarang ada orang beli. Lagi tinggi adalah. Okay. Jadi, macam itulah story dia. Alright, so itu ialah story untuk macam mana dapat kenal pasti apa produk yang boleh pergi, orang katalah kan, boleh pergi kan. Yang tu maksudnya biasalah adalah rugi lah apa semua, yang tu cerita biasalah kan di sebalik bisnes ni kan. So, baik, kita mula dengan mula bisnes tu. Cuba cerita sikit kalau boleh share dengan penonton di sini. Puan cakap tadi mula di rumah, betul Betul. Siapa buat, mula berapa ringgit? Kalau boleh cerita sikit, kita fokuskan dekat permulaan tu di rumah tu. Cerita sikit macam mana dia punya rentaknya, macam mana dia punya masalahnya. Cuba cerita kat situ dulu. Okey, cerita dia 2008, saya mulakan tu dengan suka makan. Saya suka makan cheese tart ni, makcik saya yang buat. Okey, mulakan dengan suka makan Ya, saya suka makan. Suka makan. Lepas tu saya cakap dengan makcik saya yang buat. Saya cakap, saya nak belajar lah buat ni. Okey, sebab nak beli tak larat. Anak lagi nak makan, kita lagi nak makan. Okay. Yes. Saya pergi belajar buat sendiri. Lepas tu saya macam membiasakan diri buat benda tu. Bila rasa nak makan buat, bila rasa nak makan buat kan. Lepas tu mak cakap, kau ni asyik makan ni, kau jual lah pula. Okay. Kan? Itu ya tak ya juga kan. Apa salahnya jual kan. So saya bermula dengan bagi kat sepupu-sepupu, paksa ada orang makan. Paksa dia orang makan. Okey, macam boboiboy itulah. Ya. Paksa dia orang hantar ke kedai, pejabat-pejabat dia orang kan. Kalau ada jamuan kau beritahu aku buatkan. Tak apa, free je. Kita bagi orang rasa. Punyalah nak promote Betul. Sebab waktu tu kita tak kenal siapa pun. Sebab masa tu tak ada Facebook, tak ada 2008 masih lagi email. Android pun baru nak keluar. And then kita masih lagi menggunakan message ataupun call. Handphone memang ada, tapi medium dia cuma tak silap saya Yahoo Messenger. Kalau saya tak silap tahun lah kan. Okey, pada masa tu Puan kalau saya boleh mencelah sikit, pada masa tu apa maksudnya kita berniaga ni bukan online lagi masa tu. Kita berniaga ni offline lah, kan? Betul. Apa cabaran Puan untuk menjual produk ni? Dah buat tu okey. Bagi orang makan, paksa orang makan macam dengan biskut yaya, boboiboy tu okey, orang kata sedap, okey tak pengsan makan okey, no problem, sedap. Okay. Tapi sekarang ni apa cabaran dia nak jual produk tu? Apa cabaran dia? Okey, cabaran dia ialah masa dulu mana ada phone, ada kamera. Betul. Lepas tu kita nak email. Aku buat cheese tart, macam ni rupa dia macam ni. Email lah kan. Tak semua orang ada email pula tu. Betul. Lepas tu kita tak tahu address orang. Yes. Lepas tu kita nak cari siapa lagi crowd kita kan. Takkan kawan-kawan kita kan. Saudara mara saja. Jadi waktu tu sebenarnya susah. And then platform internet waktu tu cuma tak semacam sekarang lah. Agak susah untuk kita nak promote kan, nak kan, melainkan message kat kawan-kawan, bagi tahu kita ada jual ni. Lepas tu dulu ada platform forum
So kita join lah forum-forum tu semua nak menjual punya pasal kan. Oh, Tapi ingat lagi ya forum. ya 2008 kan starting tu kan. Okay. Jadi itulah kita punya platform dulu. Alright. Jadi kepayahan tu bila puan start ada website. Yang ni kita nak pergi ke online pula Kita nak pergi ke online pula. Bila start ada website ni apa dengan Mynik ni, cerita dengan Mynik. Untuk makluman para penonton sekalian, Puan Izzah dia pernah belajar dengan Mynik. Mynik ada menganjurkan banyak program latihan supaya usahawan ataupun pengguna di luar sana boleh, orang kata bukan nak ubah tapi mungkin untuk nak tambah cara perniagaan daripada offline ke online. Itu tugas Mynik, nak bagi education, bukan saja mengeluarkan domain. Kalau domain ni siapa yang dah masuk kelas dah tahulah domain tu apa. Bagi orang yang belum masuk kelas, domain ni ialah nama website yang unik. Maksud unik tu ialah kita seorang je yang ada dalam dunia ni. Macam dengan Puan Izzah, dia ada domain dia cisstatsedap.my. Tekanlah cisstatsedap.my tu, type lah kat mana-mana pun seluruh dunia. Ni ada orang salah sangka ni, orang ingat .my dekat belakang. Orang US tak nampak, orang Indonesia tak nampak, orang Thailand tak nampak, so tak boleh berkembang. Itu salah. Salah. Mana-mana kita ada saja seluruh dunia. cisstatsedap.my akan keluar website Puan Izzah. Baik. Kita cerita tentang program Mynik tu. Macam mana mula dapat tahu program Mynik dulu? Tahun bila dulu kalau kita boleh refresh balik, ingat balik, saya pun lupa Saya tak silap saya 2019 lah. 2009 betul. Saya saja buat lupa tadi. Okey, dia saya dapat ni daripada WhatsApp group kan. Kita ada geng-geng bisnes, so diorang akan berkongsi information ni. So saya isi je borang. Saya kata Mynik ni pembuat web, platform website kan. Okey, so saya kata mesti ada peluang nak buat website ni. Kalau boleh percuma. Okay. So kita join. Okay, so tak sangkalah dipanggil untuk datang ke kursus di Melaka waktu tu. Ya, betul. Di Jasin Melaka. Ya, seronok sangat. Program buat tu, memanglah seronok tengok siapa yang ajar dia. Betul. Cikgu kena layan macam-macam soalan kan. So, yang itu masa tu belum ada PKP lagi, tak ada lagi pandemik COVID ni, tak ada lagi. So bertuahnya kita panggil sebagai tim peserta Melaka ni pada masa tu 2019. Habis je program tu dah COVID. Tapi dah ada website dah, alhamdulillah lah, okey lah di segi tu, ada advantage dari situ lah kan. Baik, saya nak tunjuk sikit tentang saya share sikit skrin kat sini. Sekejap saya share skrin tentang, kita tengok macam mana website Puan kalau tengok sini, di sini ada jenis-jenis gambar-gambar lah kan, boleh masuk dia punya varieties, apa-apa semua ni. So orang boleh tengok kat sini lah apa-apa yang Puan Izzah jual kan. Ya, betul. Okey, kalau boleh sharekan sikit, kita sebelum kita pergi ke produk ni lebih lanjut, kita nak share tentang kelas ni dulu. Tadi dah dapat daripada forward WhatsApp daripada member kan, kemudian daftar, kemudian terpilih. Sebab apa terpilih, nanti orang di luar sana mungkin tak tahu yang terpilih ni ialah Mynik akan menganjurkan program-program latihan dan ada yang ditaja. Tapi tak bolehlah taja berbilion-bilion orang kan. Tak boleh lah, ada terhad lah apa yang Mynik boleh taja tu. Jadi akan diberi pilihan lah, daripada siapa cepat dia dapat, macam tu lah pilihan dia, siapa cepat daftar dia dapat. So Puan Izzah ialah antara peserta yang bertuah yang dapat program Mynik pada masa tu, latihan sampai siap website. Tak lama pun, tapi boleh tahan lah juga tension tu. Sebab tak lama tu lah tension tu, daripada yang tak kebanyak, boleh kata hampir keseluruhan peserta tidak ada basic nak buat website, tak ada. Apatah lagi ada yang tak ada email lagi pada masa tu.
baru nak buat email. Bayangkan betapa tak ada knowledge online-nya. Tapi Alhamdulillah, ramai yang boleh siap website dan ada website sampai sekarang. Baik, kalau boleh Puan Izzah sharekan sikit, dengan adanya website ni, masa tu susah ke nak buat website mining ni? Okey, mula-mula saya tak faham platform dia ni macam mana style dia. Okey, saya memang ada background dalam pembuatan website. Dulu kita start dengan HTML lah. HTML dah belajar dah dulu. Tapi yang mining ni, saya tengok dia klik-klik je sebenarnya. Dia klik-klik saja ya. Bagus. Okey. Betul, dia klik-klik sebenarnya. Tapi starting tu kita macam blur kejap. Macam mana nak masukkan benda ni? Tu yang panggil cikgu banyak kali tu. Sebab dia mudah sebenarnya, tapi kita tak reti guna. At the first kita tak reti guna. Lepas tu bila kita dah reti guna, tukar gambar je dah jadi. Betul. Okey, maksudnya kalau siapa yang ada knowledge tentang membina website daripada zaman kena buat coding semua tu, bila dapat benda senang dia jadi pening. Sebab selalunya kalau macam dengan matematik kan, ada darab lah, ada benda-benda yang hebat lah, yang tinggi-tinggi ni, tiba-tiba cikgu ajar 1 tambah 1 2, kita pun jadi pening. Betul ke cikgu ni ajar 1 tambah 1 2 ni? Macam tu lah lebih kurang. Okey, kalau tengok sini saya nak selitkan di sini sekejap tentang macam mana mudahnya website mining. Website mining ni ialah satu cara untuk kita semua orang boleh buat website. Yang tu kita punya orang kata lebih kurang target kita ialah semua orang boleh buat website. Bila kata semua orang, dia daripada student sampailah ke orang yang agak remaja, retua ke, semuanya boleh lah. Walaupun tidak ada basic untuk buat website macam dengan Puan Izzah, Alhamdulillah ada basic untuk buat website. So lagi mudah lah. Okey, sekarang ni macam mana cara dia? Cara dia ialah yang pertama kita kena ada laptop, itu satu. Dan laptop tu boleh online. Tak semestinya laptop sendiri. Dia boleh guna laptop orang, laptop pinjam, laptop dekat cyber cafe, laptop dekat pusat komuniti. Mana-mana laptop yang ada ataupun komputer yang boleh akses internet, boleh. Sebab dia tak save apa-apa ke dalam laptop dan tak perlu download apa software. Yang tu yang penting. So, saya tunjukkan cara. Contohnya yang ni, kita akan dapat satu link untuk nak masuk, untuk nak log in. Macam dengan Facebook, macam dengan Instagram, samalah konsep dia. So, bila kita dah log in, contohnya macam sekarang ni, saya log in ke sini, tapi saya akan lambat sikit sebab line ni sama. Dia lambat sikit lah kan. Okay, ini ialah dashboard kita. Kita klik website builder dekat sini. Saya nak tunjuk sekarang ni betapa mudahnya. Ini ialah kita punya domain. Domain ni kita punya boleh register lah macam dengan Puan Izzah sekarang yang bersama saya sekarang ni. Domain dia saya ulang sekali lagi, cheese.sedap.my. Yang tu domain Puan Izzah. Macam domain sekarang ni, domain yang di screen sekarang ialah easymarket.my. Okey. Klik je build now ni, dia akan bawa lagi satu ke satu dashboard. Kita tunggu sekejap dia loading. Yang ni dia bergantung kepada line tapi taklah lama sangat. Okey, dia keluar. Setiap account kita boleh buat maksimum 3 website. Maksudnya satu domain tadi tu kita boleh buat 3 website berbeza desainnya dan inputnya. Tetapi hanya boleh online. Pendek mudah cakap, orang yang kurang faham tentang IT ni boleh masuk Google. Hanya satu je pada satu masa. Contoh macam sekarang ni, di sini saya delete satu. Kat sini saya delete satu, ni saya delete. Macam mana cara nak mula-mula nak buat website. Sekarang dah ada 3 maksimum dah. Ni 2. Okey. Klik create site. Dia akan keluar pilihan lebih kurang 150 kita buat sendiri. Choose template. Lebih kurang 147 ke 150 pilihan template design yang ada. So, hanya
yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, yang mana yang tengok di sini, yang berkenan dengan mana-mana website, just pilih saja. Contoh sushi. Kita tak jual sushi, tapi kita minat design ni. Klik template tersebut. Kemudian di atas ni kita boleh pilih sama ada ke atas ni, kita boleh pilih ke atas, kita boleh pilih sama ada single page, website satu page untuk orang yang malas, ataupun multi page untuk orang yang rajin sikit, banyak page. So dah siap. Inilah website kita dah siap dah sebenarnya. Create this site. Create this site maksudnya kita pilihlah website ni, design ni. So bila create this site, tugas kita sekarang, website kita dah siap sebenarnya ni. Dah boleh online dah. Tapi kita kena edit lah input tu. Tukar gambar, masukkan video, masukkan input dan sebagainya. Begitu mudah sekali. Rekod kita punya pelajar ataupun peserta training kita yang paling tua setakat sekarang ni ialah umur, kalau tak salah saya, 65 tahun, Cik Yusof daripada Kuantan. Dia berjaya siapkan website ni tanpa bantuan sesiapa, tapi orang kata makan masa lah sikit. Dia tak pandai komputer kan. Nak kata mudahnya website mining ni. So sini kita double klik je, dah boleh edit. Kita double klik je, dah boleh edit. Maksudnya di sini kita double klik edit, double klik edit. Gambar ni just klik kat tepi ni je, boleh tukar gambar background, boleh buat macam-macam lah kat sini. So just klik je, dan kita boleh tarik lepas. Macam dengan Puan Izzah kata dah, klik tadi. Ini lah maksudnya. Dan dari sini kita boleh klik sini, tarik ni, kita pilih. Banyak lagi design kat sini, kita boleh klik dan tarik. Orang putih kata drag and drop. Dia konsep dia sama macam dengan buat PowerPoint lah, menggunakan PowerPoint. Okey, Puan Izzah, kita kembali kepada Puan Izzah tentang ni. Kalau boleh kita boleh share sikit, Puan Izzah, bila dah ada website ni, apa nampak perbezaan sebelum ada website? Okay, sebelum ada website ni, kita macam kita banyak pilihan. Jadi customer pun nak tanya macam mana yang set A, set B, set C, D ni kan macam mana kan. So saya kata nak share gambar, storage penuh dah kan. Jadi sebenarnya website ni memudahkan kita, sebab kita kata okey, kalau nak pilih Cheese-Tart, set apa nak, okey boleh pergi kat cheesetart.sedap.my. Di situ semua set-set Cheese-Tart yang saya ada, saya letakkan di situ. Daripada dia nak satu, dia belilah 2-3. Ya, betul. Masa saya ada kelas dulu, saya pernah try Cheese-Tart tu. Akibatnya natijah daripada try tu, kita terpaksa order lebih. Saya kena bawa setiap minggu untuk makan-makan. Yes, dan ada orang, satu lagi tips yang Puan Izzah bagi tadi untuk para penonton sekalian, bila kita buat sesuatu, satu tip dia yang Puan Izzah bagi secara tanpa sedar tadi, jangan kedekut untuk nak bagi orang share. Bagi je. Bagi je. Tapi sekali je lah. Jangan banyak kali sangat. Jangan banyak kali sangat, bankrupt lah. Okey, kalau boleh ceritakan sikit kan, tentang produk ni ya. Dah ada website, kita boleh masukkan semua produk-produk kita dalam website. Orang boleh tengok di situ, orang boleh termenung, orang boleh baca, jadi lebih teliti, senang. Mudahkan kita, mudahkan customer, betul ya? Betul. Okey. Ni gambar sekarang. Boleh nampak saya share screen gambar sekarang kan? Okey, itu adalah produk saya. Produk Touchshell. Okey, kalau orang tahu Touchshell ni kita gunakan untuk buat Cheese-Tart. Okey, saya memang jual Cheese-Tart, tapi saya jual dia punya kulit tu untuk orang lain buat. Maksudnya dia memberi pendapatan tambahan untuk orang suri rumah yang berminat untuk buat Cheese-Tart dan jual Cheese-Tart. Tapi dia kena kerja. Jadi dia tak ada masa nak sediakan casing ni, okey, ataupun Touchshell ni. So kita buat dan kita jual. Sekarang ni kita ada pelbagai perisa, warna-warni tu perisa lah perisa blueberry, red velvet, lemon, pandan, koko. Okey, jadi kalau yang dalam gambar ni adalah gambar yang produk saya yang diletakkan di rak jualan di Agro Bazaar Ceras. Agro Bazaar Ceras. Ya. Okey, kita jual ni di Ceras dan kita ada lebih dalam 25 lokasi kita tempatkan Touchshell kita lah.
25 premis yang jual produk ni sekarang. Okey. Oh dahsyat tu, boleh kata jutawan jugalah ya. Ni kita boleh target mencapai 1 juta sale ni. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Baik, kalau boleh tunjuk sikit, ada tak produk tu sekarang? Kalau boleh orang nak faham lagi. Ada. Okey. Oh ada ya. Okey. Ni kan tak Contoh share. sikit. Okey. Okey, tak share ni Hmm. renyah, ambil masa sikit. Oh nak Okey. buat dia tu ambil masa. Ambil masa, banyak masa Okey. nak untuk. Okey, kalau katakanlah hari ni orang nak 100. 100 tu nak siapkan dia dalam masa sejam lebih tu. Kalau Okey. macam orang tak biasa tak biasa dia akan buat dalam sejam lebih, buat guna tangan sakit, lepas tu masa dengan anak tak ada kan. Okey, Belum tapi tentu sedap lagi tu. belum tentu. Kan? Okey, kod masak kan rentung? Macam mana? Ya. Betul. Jadi, okey, kita dah ada ni. Okey, daripada awak jual 100, awak boleh jual 1000. 1000 biji cheese tart saja. Sebab kos yang kita tawarkan sangat rendah sebenarnya. Jadi kita memang ada testimoni Okey, pelanggan kita boleh buat 4,000 ke 8,000 biji cheese tart setiap hari. Kita memang ada pelanggan tu dan kita ada rekod pelanggan yang kita tengok dia punya order dia tu makin meningkat. So nampak perlunya Takshal ni untuk memudahkan kerja. Yalah puan, kalau ikut bukan cheese tart tu yang penting dia ialah shell tu. Sebab itulah kadang-kadang macam puan katalah terlebih nanti keras sangat. Tak cukup nanti dia jadi lembek ke apa kan. So benda ni dah siap dah, cuma peniaga yang lain cuma perlu buat dia punya dalam tu saja, masukkan saja dan masak dan boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Betul kan? Betul. Okey, kalau boleh cerita sikit ni gambar sekarang ni gambar apa ni puan ya? Okey, ni masa kita operasi kat rumah. Daripada 2013 sampai 2019 kita duduk dalam rumah ni lah. Duduk dalam rumah ni kita sewa tempat lain daripada rumah biasa kan. Okey, so daripada rak belakang saja tu sampai ke depan dah ruang dia. Okey, alhamdulillah permintaan meningkat. Kalau mula-mula sekali beli, apa yang beli dulu? Benda kita beli nak masak tu. Oven dan mixer je. Satu oven, satu mixer. Ya. Kos dia berapa? Kos dia sekitar kalau saya terus beli yang besar sikit waktu tu saya heavy duty besar. Saya heavy duty terus sebab kita dah nampak dah sebab masa saya guna sebagai home baker tu 3 mixer dah patah. So kita dah tahu dah. Oven waktu tu saya guna oven mak saya, atas masak, bawah tu ada oven kan. Yang tu. So bila kita dah tahu dah, kena beli yang lebih berat ni kan. Heavy duty. So barulah kita keluarkan modal lebih kurang dalam 5,000 lah untuk mixer dan oven. Okey, setuju tak kalau saya kata kalau kita nak berniaga ni kita kena gunakan apa yang ada dulu, mana yang termampu dulu. Jangan orang kata nanti dapat 50,000 nak start bisnes ni lah, dapat 100,000 nak start bisnes ni lah, lama-lama tak start bisnes tu. Betul ya? Betul. Dan guna apa yang ada dulu dan kemudian bila dah maju sikit, nombor 2, janganlah kedekut pula untuk nak keluarkan modal lebih, betul tak? Betul. Sebab kita dah tahu hasil dia macam mana. Ya. Jadi kita rasa tak rugilah kalau kita invest terus kepada yang mahal, tapi boleh guna lama. Sampai sekarang mixer tu dengan oven tu ada lagi. Masa mula-mula dulu, sebelum ada website, berapa pendapatan puan boleh secara roughly lah sebulan kalau boleh share dengan para penonton? Secara kasar lah sebulan sebelum ada website, sebelum boleh online. Okey, masa mula-mula kita operasi secara homemade saja dalam 5,000 tak lari. Okey, tapi kena pelbagai produk lah. Pelbagai produk. Starting dengan 2013 tu kita dah increase daripada 10k ke 15k, kita dah increase lah. Alhamdulillah. Maknanya kita dah sewa dah rumah tadi tu. Rumah tu kita sewa khas.
untuk buat kerja-kerja kuih saja, dan kita dah ada Ya. pekerja. Okey. Ya, So ya. masuk 2019 tu sebenarnya income kita dah mencecah 20 lebih lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Lagi senang sebab lagi senang. bila kita dah mudahkan kerja kita, sebenarnya kita dah boleh buat kerja lain, lepas tu kita boleh tambah lagi pendapatan kita lah. Kerja Betul, deal tu betul, jadi betul. mudah sebenarnya, sebab bila kita kata okey nak cheese start ya, okey boleh tengok dalam laman web saya. Okey, lepas tu kita dah letakkan harga, kita dah letakkan Yes. rupa dia macam mana, Yes, info yes, dia pun yes. kita dah letak kan, Yes, dah yes. terang-terang tulis kat situ 25 biji. Jadi customer dia terus order je. Semua soalan, Senang. jawapan kepada soalan yang biasa orang tanya semua ada dalam website. Senang. Ya betul. Tak Sebab tu perlulah dia orang kata tak perlu kita nak layan WhatsApp ni banyak-banyak. Dia Ya, tanya betul. satu, kita jawab. Dia tanya satu, jawab. Sampai malam jawab, lalah tak beli. Macam tu, kita sebenarnya nak jimatkan masa juga, sebab once kita dah ramai customer kan, kita nak deal tu nak dimudahkan sebenarnya. Diorang pun nak senang. Berapa? Betul. Okey, ni 35. Okey, bila boleh dapat, bila saya boleh pick up. Okey, apa nombor akaun? Tu yang sedap tu. Okey. Sebelum kita teruskan, bagi para penonton yang mana yang baru berjoin kita pada hari ini, saya bersama dengan Puan Izzah. Puan Izzah ni ialah peserta latihan pembinaan website anjuran mining 2 tahun lepas, sebelum PKP lah, 2019, dan beliau sudah ada website sendiri yang nama domain ataupun nama alamat website dia ialah cheese-sedap.my. Daripada perniagaan ni dia semakin maju, alhamdulillah, dan sekarang ni beliau berjaya untuk nak masukkan produk dia ke 25 premis yang berlainan. Mungkin lepas ni dah pergi ke peringkat antarabangsa Puan, saya dengar kata ada orang Singapura tanya-tanya, betul eh? Masa 2019 tu sebelum PKP, sebelum PKP kita sebenarnya tengah deal dengan orang Singapura. Nak masukkan produk tu ke Singapura ya? Ya, insyaAllah. Kita tengah deal lah. Jadi bila border dah tutup, kita jadi terputus hubungan di situ. Sebab apa pun tak boleh buat. Sebab kes waktu tu makin meningkat. Ya, tapi nampak tak kat sini, dengan website kita boleh melangkau luar daripada daerah, luar daripada negeri, malah luar daripada negara, betul eh? Betul. Dengan kita website boleh diakses di mana-mana kan. Bila orang tanya, you ada tak gambar ke untuk I tengok ke kan? Takkan nak bagi dalam WhatsApp kan? Nombor tak sama. Nombor luar negeri kan. Jadi kita tunjukkan website kita. Okay, saya ada pelanggan daripada Madinah. Pelanggan daripada Madinah dia nak bagi mak bapak dia cheese start kan. Dia nombor kan dah jauh kan. Okey, so saya kata tengok kat website lah, senang. Semua awak boleh tengok. Jadi senang. Dia order, dia tekan link tu untuk beli, kita dah tahu dia nak minta apa. Lepas tu minta hantarkan kepada parents dia. Okay, so easy. Alright. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak sentuh tadi saya sentuh tentang website mining. Okey, sekarang ni kalau boleh nampak, saya boleh nampak tak apa yang saya share ni? Okey. Boleh nampak tak yang ni sekarang, yang sebelum kita pergi ke gambar dapur ni, saya nak share sikit tentang produk ni. Sekarang ni boleh nampak tak yang mining punya .biz.my go to brand ya? Yang ni saya nak sharing sikit dengan para penonton sekarang. Ini adalah satu produk mining yang telah dilancarkan beberapa lama dulu. Nama dia Go To Brand. Go To Brand ni ialah untuk nak brandingkan kita punya brand. Tak kisahlah brand tu, kadang-kadang nama produk tu ialah brand. Kadang-kadang orang nak brandkan nama syarikat. Kadang-kadang orang nak brandkan nama servis. Kadang-kadang orang nak brandkan nama dia. Contoh macam artis ke apa kan. So tak kisahlah apa pun, dia boleh brandkan nama dia. Ataupun nama branding dia tu, dia boleh naikkan lagi, up lagi brand dia tu dengan menggunakan Go To Brand. Go To Brand ni konsep dia mudah aja. Kalau tak ada website pun tak apa. Dia menggunakan banyak channel medsos untuk nak menggunakan satu nama domain yang unik untuk kita.
contoh, saya bagi contoh kat sini. Nama domain kita ialah deliciousbakery.biz.my. Itu nama unik kita punya domain. deliciousbakery.biz.my. So, kita nak selaraskan semua medsos kita atau media sosial kita dengan menggunakan nama link yang sama. Kalau WhatsApp, kita boleh letak whatsapp.deliciousbakery.biz.my. Kalau macam dengan cheese tart sedap kan. Contoh, katalah kita letak cheese tart ataupun tadi apa namanya? Shell. Cheese shell apa ya? Tak shell. Tart shell. Okey, katalah nak letak nama tart shell. Boleh whatsapp.tartshell.biz.my ataupun kalau nak letak location kedai boleh waste ataupun kedai dot sekali lagi tadi apa? Tart shell kan? Tart shell. Susah betul. Mak Saleh tergeliat lidah ni nak sebut kan. Tart shell kan. Okey, depan kalau fb.tartshell.biz.my. Kalau IG ig.tartshell.biz.my. Maksudnya kita boleh selaraskan semua nama branding kita dengan hanya satu nama. Yang ini boleh tingkatkan lagi, orang kata see my level. Tu macam itulah. dia boleh tingkatkan lagi kita punya branding. Lagipun mudah diingat. Yang ni satu daripada produk MyNick lah untuk nak membantu para peniaga nak brandingkan brand kita. Macam mana nak dapat ni? MyNick bagi free je. Jangan bimbang. MyNick bagi free. Saya ulang, MyNick bagi free. Kalau siapa yang berminat boleh terus hubungi saya di talian 019 800 0017. Yang tu saya sendiri tu, bukan operator, bukan robot, tak. 019 80,017. Boleh WhatsApp saya. Saya akan melayan WhatsApp insya-Allah. 019 800 0017. Saya bagi percuma. Untuk siapa yang berkenan, anda boleh pilih nama apa yang anda nak brandkan. Kemudian saya akan guide daripada WhatsApp tu, saya akan guide. Ya. Okey, baik. Kita berpatah balik kepada produk Puan Izzah. Okay. Macam dengan Puan Izzah kata tadi, macam dengan saya nak tunjuk satu gambar ni, kalau boleh Puan Izzah share sikit. Apa gambar ni Puan? Gambar apa ni yang saya share screen sekarang ni? Ini gambar apa? Ini macam dengan peralatan, macam dengan dapur. Ini apa ni? Cerita sikit. Okey, Alhamdulillah tahun ni sebenarnya selain kita berpindah ke kilang kita di UK Bestari, kita juga buka satu lagi cawangan di Melaka. Alhamdulillah, bulan 4 kita pindah ke kilang dan kita buka satu lagi di Melaka untuk proses membuat tart shell lah. So maksudnya dekat kilang ni dia akan proses tart shell dan akan hantar ke 20, setakat sekarang 25, insya-Allah akan naik lagi lah ya. Dan macam dengan penonton di luar sana, kalau nak mula berniaga tart cheese tart ke contohnya kan, dia boleh beli tart shell ni dan masukkan dalam tu je, betul ya? Betul. Mana nak dapatkan ya cheese tart tu, tart shell tu mana nak dapat? Okey, untuk di Kuala Lumpur, kita ada di Iwani Taman Permata, Quality Bakers di Desa Pandan, Agro Bazar Ceras. Untuk di Rawang, Azim Bakery. Damansara kita ada Ajwa Bakery. Di Negeri Sembilan kita ada kedai kerepek Paroi. Dan kita ada Kak Paroi. RJ Baker di Seremban. Untuk Melaka kita ada kita punya staff lah di sana, kilang di Masjid Tanah ataupun berdekatan dengan Kuala Sungai Baru. Untuk di Kajang kita ada Ketuha Baker, kita ada Kasih Bakery, kita ada Baker Spot, Iwana Bakery dan itu dekat Kajang. Kajang. Iwana Bakery di Sepang. Baker Spot dia antara Kajang dan Putrajaya. Okey, kita ada Setia Bakers di Setia Alam. Lagi banyak lokasi ni, saya tak ingat semua. Banyak lokasi lah ya, sampai 25, mana nak ingat semua kan? Ya. Okey. So maksudnya boleh dapatkan produk tu di sini. So maksudnya sekarang ni macam dengan para penonton yang baru menonton, saya nak just capture sikit. Puan Izzah dulu dia mula dengan banyak produk yang hasil daripada bakery ni lah. Tapi dia tengok macam dengan cheese tart ni boleh pergi. So dia tumbuhkan kepada cheese tart untuk nak
tekan minyak nak promotekan cheese tart tu. Dia tahu dah okey ini hot ni, yang ni. Kemudian daripada situ dia improvisekan lagi, daripada orang beli makan, why not orang beli dan boleh jual dengan dia orang punya kreativiti sendiri. Betul ya? Betul. Dengan itulah timbulnya tart shell. Allah, susahnya sebutnya Allah. Tart shell tu. So beli tart shell, buat kreativiti sendiri. Buatlah macam mana pun nak buat kan. Buatlah produk sendiri, buat nama sendiri. Beli daripada Puan Izzah punya tart shell. Jadi betul. Safe dah kat situ. Betul lah. Betul. Okey. Yang ni ialah kilang sekarang. Dah ada ramai orang Saya kerja sana boleh ke? Ya boleh. Boleh. Ini kalau datanglah. Semua perempuan je. Alhamdulillah semua Bumi Putera Melayu kita. Okay, so ini adalah lokasi kita buat produk kita yang sekarang lah So sekarang staff kita ada lebih kurang 6 ke 7, 8 orang lah untuk buat tart shell. Alhamdulillah. So kalau boleh, ni gambar apa ni? Okey, ini adalah rakaman RTM untuk program digital masa yang akan bersiaran dalam bulan November atau Disember ni. Di mana program ni kita jadi tetamu lah untuk mereka digital masa program dia. Digital masa kan? Ya. Digital masa. Bagus, program ni akan bila ditayangkan nanti tu? Sekitar November dan Disember ataupun Disember sebab kita pun masih menunggu tarikhnya. Kalau dah dapat tarikh kita akan umumkan jugalah di kita punya platform kita lah. Yang ni di RTM ya? Ya, RTM. Mana lagi yang Puan pernah masuk lah, ada TV yang panggil ke, ada tak radio ke, YouTube channel ke, ada tak? Kita tahun 2020 kita ada bersiaran di Borak Kopitiam. Okey, kalau nak tengok dia punya rakaman dia boleh tengok di website saya juga, cheesetartsedap.my. Saya ada letak di tab berita PAC. Jadi saya ada kongsikan kat situ rakaman Borak Kopitiam tu. Dan saya ada juga dijemput untuk memberi talk kepada mudah.my. Untuk para usahawan wanita. Usahawan bagus. So okey, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada mula berniaga di rumah secara suka-suka, bagi kat orang makan free, kemudian bawa pergi kelas, edar-edarkan, orang order, kemudian dah keluarkan untuk tart shell, bagi banyak premis, banyak bakery yang jual produk Puan Izzah, sampai sekarang ni dia up lagi level, masuk TV kemudian lagi daripada situ timbul kepercayaan orang, daripada situ juga naik lagi, dah jadi sama pula dengan saya pula, dia mengajar pula dah. La ilaha illallah. Puan mengajar apa tadi tu, macam mana, boleh cerita sikit? Macam mana Puan mengajar apa tadi? Boleh cerita sikit? Okey, bila kita jual tart shell ni, mestilah orang tanya, cikgu macam mana nak buat ni? Okey, kita berpengalaman dan kita tahu, okey, so kita tunjukkan dalam kelas cheese tart kita. Okey, kalau berminat boleh WhatsApp saya nanti. Kelas cheese tart ni saya ada banyak modul saya ajarkan, daripada you nak beli bahan mentah pun saya ajar. Packaging macam mana, kira kos macam mana, nak promote macam mana, nak buat advertising, contoh dalam Facebook kan, nak letak gambar cantik-cantik kan, macam mana saya ajar. Jadi cuma awak perlu buat dan terus buat. Okay, first time buat memang tak cantik lah, tak lawa, tak sedap ke kan, tapi macam saya cakap lah, saya pun sendiri buat tanpa henti, buat dan terus buat je. Okay, lama-lama kita akan baiki kesilapan kita tu. Lama-lama you pejam mata pun boleh buat. Abang kata student saya lah, alah setakat 10 kotak tu petik jari je cikgu, dia cakap. Ya, sebab dia tak payah buat casing dia lagi. Ya, betul. Casing dah siap dah. Ya, jadi dia fokus untuk jualan dia je. Dia kata okay, dia nak collect RM1,000. Okay, you buatlah sampai RM1,000.
Alright, bagus, Ah, bagus. Okey. mm-mm. So bagi peluang kepada orang untuk berniaga pula. Ya, So sama-sama boleh berniaga. Okey, Puan. betul. Kalau boleh share sikit dengan para penonton di luar sana. Tadi Mm. kita share tentang pendapatan semakin meningkat, alhamdulillah. Of course, masa PKP jatuhlah sikit, tapi bila dah peluang untuk ni, jangan tunggu lama-lama, terus tekan minyak lah, betul ya? Betul. Kalau boleh share sikit, anggaran orang pergi ke kedai lah sebulan lah lebih kurang berapa lah pergi kedai. Kita nak bezakan dengan orang pergi kedai berbanding dengan orang pergi ke website. Kita nak bezakan yang tu. Nampak tak perbezaan dia tu? Okey, macam bila website tu, dia macam mana awak jumpa saya ya? Saya ada nampak di website. Okey, jadi senanglah. Maksudnya kita akan tanya customer kita, you kenal saya daripada mana? Okey, sebab tak mungkin orang tiba-tiba call kita kan. Okey. So, jadi daripada situ senang banyaklah sebenarnya. Bila diorang tanya lokasi kat mana? Okey, kita kata semua alamat dah ada kat situ. Maps pun boleh dah kita letak sertakan sekali. Jadi memudahkan sebenarnya. Lepas tu kita ada waktu berurusan. Jadi semua informasi tu dah ada. Tinggal lagi kita boleh terpulanglah. Dia macam website ni dia tak ada luput, tak ada pukul 8 sampai 5, tak ada kan. Jadi all the time orang boleh akses. Jadi kebanyakan okey akan dapatkan info di mana dan diorang datang ke kedai. Berapa banyak kalau kita boleh bezakan orang pergi kedai berapa banyak anggarannya dengan orang pergi website berapa banyak kalau boleh anggarkan? Okey, dalam kita masa PKP ni saya cakap masa PKP tak ramai customer kita benarkan walk in. Kebanyakan akan website lah. Akan call dululah. Online call dulu. lah. Beritahu saya nak datang. Okey, boleh. Okey, tapi kita akan serah dan kita ni je lah. Tak ada sembang-sembang kan. Okey, so tak ramai sebenarnya walk in. Pada masa sekarang lah sejak kita pindah ke kedai tu. Sekarang baru kita open pintu seluas-luasnya untuk orang datang. Okey. So kebanyakan yang datang yang telefon nak dapatkan produk kita beritahu kita ada dekat 25 lokasi ataupun menggunakan runner. So kalau lebih banyak tu kalau kita nak bezakan pergi kedai dengan online ni of course lah online lah banyak sebab senang betul. kan. Betul, online lagi banyak senang. Dan juga dia 24 jam kan? Betul 24 jam dia tak ada tali luput. Betul. So banyak pantang larang dia pula. Tapi ada orang kata kan, macam dengan penonton di luar sana yang mana yang belum ada website lagi, jangan bimbang. Website tadi pun boleh dapat. Tapi website tak percuma lah. Yang link tadi okey lah. Tapi website ni ada certain dia punya bayaran tapi masih rendah lagi berbanding market di luar sana. Dan website My ni ada sekali dengan e-commerce. Maksudnya kita dah ada kedai online kita sendiri. Ada website dan kedai online kita sendiri. Dan transaction boleh buat direct macam yang kita beli dekat platform-platform lain tu. Customer boleh beli, boleh bayar terus online. Dekat tu tak perlu WhatsApp kita ke apa ke, tak perlu dengan menggunakan website mining ni. Baik. Untuk yang berminat dengan website mining pun sama, nak tanya soalan ke apa ke boleh direct WhatsApp kepada saya nombor yang saya cakap tadi 019 80,00017 019 80,000 800,00017. Cakap je saya nak tanya website. Cakap je macam tu. Kadang-kadang orang nak WhatsApp ni dia tak tahu nak tanya apa kan. So insya-Allah saya akan jawab soalan-soalan anda berkaitan dengan package-package mining insya-Allah. Baik. Sekarang ni Puan kalau masa PKP dulu yalah PKP dulu turunlah sikit sale ke macam mana Puan hadapi keadaan tu kalau boleh share sikit dengan orang. Adakah berserah je lah? Kau macam mana? Okey, masa PKP mula tu cultural shock sekejap lah. Ya. Yelah, semua orang tak boleh datang kerja. Betul. Terus drop. Drop. Tapi saya macam kedai-kedai bahan bakery ni dia buka. Jadi tak nak kita kena supply. Walaupun pekerja tak boleh datang, kitalah yang duduk membuatnya. Itu untungnya. Sebab saya tahu A sampai Z cara pembuatan produk.
Jadi waktu tu tak adalah kita nak meratap je, terus kerja. Ya, Terus betul, kerja betul. macam biasa. Okey, bila kerajaan benarkan pekerja datang kan, lepas tu alhamdulillah dia sebenarnya meningkat. Ya, alhamdulillah Syukur bagus. rezeki. Sebab semua nak jadi baker time tu. Sebab semua duduk kat rumah, semua duduk makan, ya kan. Lepas tu semua Ya, mencuba nak buat ya, ni, nak buat tu. Kita ya, jadi ya. terkejut sebab permintaan sangat tinggi. Tak dan kita Alhamdulillah. nak siapkan produk, dah panggil untuk tambah-tambah. Itu adalah kelebihan dan alhamdulillah kita memang Alhamdulillah. meningkat semasa PKP. Tapi ada pasang surut lah. Bila PKP Yalah, diumumkan biasalah. balik, kita turun balik. Balik. Jadi Biasalah tu. sebenarnya dalam 2 tahun ni kita belajar untuk redha je lah. Tapi betul. masih ada lagi usaha untuk nak buat macam mana, dan juga boleh nampak kadang-kadang ada bisnes yang tak boleh jalan disebabkan tersekatnya, disebabkan PKP kan. Tapi mungkin masa tersekat tu kita ada idea, jangan maksudnya jangan berhenti terus lah kan. Betul. Bisnes tak ada jalan pun idea ada, tunggu je bila jalan buka aja, pecut terus lah. Betul. Okey, bagi penonton yang di luar sana yang masih belum ada website, anda belum lagi orang kata terlewat lah, sebab ada orang kata alah PKP je, orang online ni okey, nanti habis PKP jatuhlah semua orang online. Sebenarnya tak, sebab bila PKP mula-mula dulu, kalau kita ingat PKP 1.0 kan, 1.0 PKP mula-mula dulu, semua orang dah terpaksa pergi ke online. Apabila dah dibuka, PKP habis masa tu, dah turun, kita dah seronok kan. Online okey je. Online masih on. Kan. Cuma mungkinlah ada orang ada pilihan nak offline ataupun nak online, sebab orang dah ada boleh pergi offline dan online kan. Tetapi mustahil orang akan tinggal terus online. No. Sebab dia orang dah terbiasa, betul ya? Macam sekarang ni, macam dengan delivery apa semua, kita boleh order je makan guna online kan. Macam saya sendiri pun kedai makan kat depan tu, tapi order lagi online sebab apa, dah terbiasa, betul ya? Betul. Tapi kadang-kadang tu nak pergilah juga kedai. Jadi orang akan ada pilihan macam tu. Dia tak akan terus orang tinggal online. No. Jadi masih belum terlewat jika anda di luar sana yang masih belum ada website macam dengan Puan Izzah sekarang. Masih belum terlewat lagi. Okey, Puan Izzah. Kalau boleh share sikit lah, kita ada masa lebih kurang 8 minit lagi, popek dah nak habis lah. Dan jangan lupa di luar sana jangan ke mana-mana, sebab kita ada cabutan bertuah untuk 5 penonton bertuah yang mengikuti kita secara live. Sebelum tu saya nak remind kepada para penonton yang tengok, macam mana dapat ni? Kita tak ada pun, memang tak ada lah, sebab siapa yang tak daftar, macam mana Mainik nak tahu nama dia? Kena daftar. Nanti tengok balik website Mainik, dia akan ada link kat situ pendaftaran untuk sesi-sesi minggu-minggu yang akan dapat. Daripada pendaftaran tersebutlah boleh dapat nama, Mainik dapat nama, dan akan ada cabutan bertuah sekejap lagi. Dah habis sesi temu bual saya bersama Puan Izzah sekejap lagi. Okey, baik Puan. Kalau boleh share sikit lagi macam mana cara Puan promotekan website supaya orang tahu. Okey, kita memang dah ada database pelanggan lah kan. Database pelanggan ni kita simpan dalam WhatsApp kita kan. Jadi kita broadcastkan kat customer-customer kita. Kita cakap untuk pembelian cheese tart boleh beli di cheesetartsedap.my. Okey, siapa beli kat situ dapat murah sikit. Jadi bagus tu, satu benda bagus. Jadi nak tak nak dia kena pergilah kat situ. Cakap kalau melalui WhatsApp ni tak dilayan. Senang cerita. Bukan apa, sebab kita nak pastikan ramai pengunjung dan diorang dah tahu kat mana, dan memudahkan kita sebenarnya. Bila dia tanya kat kita WhatsApp kan, cheese tart nak ni berapa, yang tu berapa, jadi agak susah sebenarnya. Semua info kita dah letak di website, jadi sebenarnya memudahkan. Dan satu lagi kelebihan ada website ni okey, Facebook mungkin you kena Facebook kena hack. Kan? Daripada situ mana orang nak cari. Okay? Tapi so bila kita ada website ni macam rumah kita lah.
Bila ada rumah kan, kita cakap kau pergi je lah kat cheese tart sedap ke untuk beli cheese tart. Jadi kita dah ada rumah mana orang nak pergi. Terus Macam pergi kedai lah, macam kedai lah, macam kedai kita kan. online kita kan. Untuk yang macam IG ke ataupun platform media sosial yang lain, tak semua orang ada. Betul. Tapi Google diorang ada. Betul. Tekan www semua ada. Betul. Jadi sebenarnya inilah kelebihan kan, dan alhamdulillah saya ada MyNick untuk buat saya punya website. Kalau tidak sampai sekarang saya tak ada website kot. Alhamdulillah, terima kasih kepada MyNick lah ya. Okey, last sekali ya sebelum kita cabutan bertuah dan tutup sesi ini. Saya nak pesan kepada para penonton di luar sana yang mana yang masih ada website, ada yang kata saya jual di platform ni tak perlu website, saya jual di platform ni tak perlu website. Okey, macam dengan Puan Izzah kata tadi lah, contohnya lah katalah ada Facebook, kita jual di Facebook dengan sebab-sebab tertentu, mungkin Facebook kita kena block dengan sebab-sebab tertentu. Wallahualam, kita tak tahu. Kita tak ada hak sebab platform-platform lain, apa saja platform lain yang kita jual barang, bukan kata suruh berhenti, teruskan. Sebab ini merupakan dia seumpama macam dengan kita jual dekat pasar malam, kita jual dekat shopping mall orang. Teruskanlah, teruskan. Ya, tapi di samping tu, kita ada kedai sendiri. Di samping jual dekat pasar malam, di samping jual dekat shopping mall orang, kita promote juga orang pergi ke website kita supaya mungkin shopping mall tu dah naikkan sewa, kita dah tak mampu nak bayar sewa dekat shopping mall tu, orang tahu kedai kita kat mana. Pasar malam tak boleh buka, orang tak boleh pergi pasar malam, orang tahu kedai kita kat mana. Contohnya begitulah. Kalau kita ada website, orang dah tahu dah website kita ada kat mana. Tapi bagus jugalah kalau kita banyak platform yang kita jual ni, orang kata marketplace ni pun bagus. Jangan berhenti sebab marketplace umpama macam dengan pasar malam, umpama macam dengan shopping mall lah, orang ramai pergi. Website kita masih orang belum ramai lagi kan. Maksudnya jual mana yang boleh jual-jual, tapi kedai kita tu ada juga untuk nak pada jangka masa yang panjang. Betul. Itulah. Okey. So, last sekali. Dah habis ni. 3 minit lagi buat. Popet-popet dah sejam dah Puan. Last. Apa pesanan Puan kepada para penonton di luar sana? Ringkas saja. Rangkumkan sekali. Apa pesanan berkaitan dengan online ni? Apa pesanannya? Okey, kalau zaman sekarang ni kelebihan sangat banyak di ruang online berbanding dululah macam saya ceritakan So jadi ambil peluang ni, okey, nak jual apa pun mudah, tapi kena jujur lah Okey, bila kita ada kedai online ni sebenarnya banyak info yang kita boleh masukkan, banyak perkara yang kita boleh sharekan kepada orang dan memudahkan sebenarnya untuk orang luar lebih mengetahui kita. Jadi di sini orang akan nampak dia ni penjual yang sebenar, penjual yang betul, sebab dia ada website dia kan. Okey, dan website ni kepercayaan orang itu akan bertambah kedai ni wujud sebenarnya. Okey, kat mana orang ni kita nak cari, kita nak contact semua. Okey, dan memudahkan sebenarnya urusan perniagaan. Dengan kata lain, okey, bila ada info kat situ, okey, pelanggan terus memilih kat situ. Dia dah ada dah semua info tu, dia cuma untuk beli saja. Itu sangat mudah lah. Dan bila kita dah jadi usahawan ni, memang kena tabah lah, terutama 2 tahun PKP ni memang kena redha je lah, tapi jangan berhenti, teruskan usaha sebab mungkin ada sinar di hujungnya. Kata-kata hikmat, mungkin ada sinar di hujungnya. Okey, bagus. Terima kasih banyak Puan Izzah kerana sudi untuk bersama MyNick pada hari ini. Sudi untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita yang mana yang orang kata apa, daripada boleh dikatakan from zero to hero jugalah daripada main-main dia bisnes kat rumah, sekarang dah ada 25 tempat lebih kurang yang memasarkan suka makan. Daripada suka makan sekarang ni dia jadi macam dengan suka jual pula. Dia macam betul. ada kilang semua, ada kilang semua. Alhamdulillah. Baik.
Terima kasih banyak kepada semua para penonton dan saya akan bersama Mainik. Saya sekali lagi saya perkenalkan diri saya, nama saya Cikgu Yasir selaku Master Trainer ataupun Ketua Jurulatih Mainik Berhad, mengucapkan jutaan terima kasih bagi pihak Mainik kerana anda sudi bersama kita pada setiap minggu. Kita akan terus bersama anda untuk membawa ramai lagi tetamu yang menceritakan kisah-kisah .my-nya kepada anda. Macam mana dia orang berjaya naikkan, tingkatkan prestasi bisnes dia orang daripada offline kepada online, daripada dah online dah di marketplace yang lain. Beza bila ada online dengan website sendiri. Bukan suruh berhenti yang marketplace yang lain, teruskan. Tapi bila dah ada kedai sendiri tu orang kata dia punya kepak dia lain macam ya. Kepercayaan orang tu penting, lain macam sikit. Baik, apa yang saya share dekat sekali lagi terima kasih banyak Puan Izzah ya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Okey, sekali lagi jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan bersama dengan Puan Haizon untuk cabutan bertuah 5 pemenang untuk hari ini, cabutan bertuah. Sebelum tu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton di luar sana yang mana yang berkenan untuk nak brandingkan brand anda, tak kisahlah apa saja brand anda, dengan menggunakan satu nama domain sahaja anda boleh nak menghalakan, nak menujukan ataupun kita panggil sebagai mapping kepada pelbagai medsos ataupun media sosial anda dengan hanya satu nama domain, iaitu contoh sini .biz.my yang ada dekat skrin sekarang, deliciousbakery.biz.my. Kita boleh setkan ke WhatsApp, kita boleh setkan ke Waze, kita boleh setkan ke FB, ke IG, ke blog dan sebagainya. Kita boleh settingkan kat situ. Yang bezanya ialah depan saja. Kalau WhatsApp kita boleh setkan whatsapp.abcd, kita punya branding .biz.my, waze.abcd.biz.my, fb.abcd.biz.my, macam tu. Nak linkkan dia. Maksudnya kita nak gunakan satu nama link untuk nak pergi ke banyak medsos yang pelbagai. Ini boleh meningkatkan kita punya branding. Dan yang paling istimewa, Mainik tawarkan ini secara percuma kepada anda. Yang berminat boleh hubungi saya dengan WhatsApp saya 019 80,000 17 019 80,000 17. Dengan itu, sekian, jumpa lagi pada masa dan insya-Allah pada sesi yang seterusnya minggu depan. Saya serahkan kembali kepada Puan Haizon. Terima kasih. Terima kasih Cik Yasir, terima kasih Puan Nuriza di atas perkongsian sebentar tadi. So untuk tidak melengahkan masa, mari kita mulakan dengan cabutan bertuah kita yang pertama. Okey, pemenang kita adalah Cik Husna Liana. Tahniah. Seterusnya.